Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung sesi pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Dan hari ini kita akan belajar berkenaan ayat tanya tanpa kata tanya. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 26. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat membina ayat tanya tanpa kata tanya yang sesuai. Hari ini kita akan belajar berkenaan ayat tanya tanpa kata tanya. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks muka surat 26. Di dalam buku teks muka surat 26 ini sedang membincangkan tentang perangkap sisa makanan. Perbualan antara Makcik Siti iaitu ibu saudara Nabila dengan Nabila menceritakan ataupun berbincang berkenaan perangkap sisa makanan. Jadi jom kita baca terlebih dahulu perbualan antara Nabila dan Makcik Siti. Makcik Siti, ibu saudara Nabila. Beliau pengusaha kantin di sekolah Nabila. Selepas waktu persekolahan, Nabila membantu makciknya di kantin. Ini alat perangkap sisa makanan, makcik. Ya, Nabila, ini alat perangkap sisa makanan. Alat ini disambung terus pada sinki. Benar, Nabila, alat ini disambung terus pada sinki. Banyakkah faedahnya? Mestilah banyak faedahnya, Nabila. Air dari sinki yang mengalir ke dalam longkang bebas daripada sisa kotoran. Boleh, alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Aliran air longkang juga akan lancar. Seterusnya, sungai juga akan bersih. Jadi, kalau murid lihat ada ayat yang berwarna biru. Ayat yang berwarna biru ini ialah ayat tanya tanpa kata tanya. Kalau murid perasan, kebiasaannya apabila ada ayat tanya ataupun kita sedang bertanya, sudah tentu kita akan menggunakan kata tanya. Tetapi dalam ayat ini, tiada langsung kata tanya pada ayat tersebut. Jadi, inilah yang kita akan belajar hari ini, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya. Sebelum kita belajar berkenaan ayat tanya tanpa kata tanya, jom cikgu imbas kembali pengetahuan awak berkenaan kata tanya. Jadi sebagaimana yang kita telah pelajari, kata tanya ni sebenarnya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jadi apabila awak nampak perkataan tersebut, awak tahu dia sedang bertanya. Contoh kata tanya iaitu apa, siapa, mengapa, berapa, bila, di mana, bagaimana. Jadi ini ialah contoh kata tanya. Tetapi pada hari ini, tidak ada perkataan kata tanya tersebut. Jadi kita akan belajar apa itu ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya ini ialah ayat tanya yang tidak menggunakan kata tanya. Seperti berapa, apa, bila, bagaimana, mengapa, siapa, mana. Dan untuk pengetahuan murid-murid, intonasi ayat tanya jenis ini lazimnya diucapkan dengan nada suara tinggi sebelum senyap pada akhir ayat. Selain itu juga, ayat tanya tanpa kata tanya juga akan berakhir dengan tanda soal. Kalau dalam penulisan, dia akan berakhir dengan tanda soal. Jadi ini ialah contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Tak ada langsung kata tanya. Contohnya apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, berapa. Tak ada. Ini ialah contoh ayatnya, iaitu Encik Zulkifli, pengurus syarikat itu. Okey, kalau awak lihat intonasinya ada tinggi, okey, ada dengan nada suara yang tinggi, kemudian senyap pada akhir ayat. Puan Mariam, guru sekolah, adik masih menangis. Yang keempat, dia terperanjat. Yang kelima, emak membasuh kain. Okey, kalau awak dengar dengan intonasi tersebut, dia sedang bertanya. Bertanyakan respon kepada orang yang ditanya. Sekarang cikgu nak bagi contoh lain yang mungkin murid biasa gunakan dalam kehidupan seharian. Contoh yang pertama, itu Cikgu Syazwan. Kalau murid lihat,
daripada ayat ini tak ada langsung kata tanya, tetapi dengan perubahan nada intonasi tu, ada suara tinggi kemudian berhenti, okey, dia mewujudkan pertanyaan. Itu Cikgu Syazwan, jadi apa yang awak nak jawab? Ya, tu Cikgu Syazwan. Macam tu. Yang kedua, bolehkah saya masuk cikgu? Okey, itu sudah bertanya. Jadi apa yang cikgu tu boleh jawab? Boleh, silakan masuk. Itu contohnya. Seterusnya, mereka makan di kantin atau di kelas? Okey, itu sedang bertanya. Jadi dia boleh jawab, dia makan di kantin cikgu. Okey, itu contohlah. Yang seterusnya, ayat yang keempat. Betulkah jawapannya cikgu? Okey, dia sedang bertanya. Tidak menggunakan kata tanya, tetapi dengan intonasi suara, dia dapat mewujudkan pertanyaan. Seterusnya, cikgu suka nasi atau mi? Itu contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Cikgu rasa dengan ayat ini, awak mungkin boleh dapat apa yang dimaksudkan dengan ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi dengan sedikit penerangan cikgu sebentar tadi, kita akan cuba melengkapkan perbualan antara Makcik Siti dengan Nabila yang kita telah baca sebentar tadi. Okey, sekarang ada ayat yang tidak lengkap, iaitu Nabila. Nabila ni sedang bercakap tentang apa dan Makcik Siti menjawab, boleh alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Jadi bagaimana kita nak respon ataupun kita nak memberikan soalan yang sesuai untuk respon yang telah diberi oleh Makcik Siti? Jom kita lengkapkan. Sekarang, bagaimana kita nak membina ayat tanya tanpa kata tanya? Ya, kita perlu lihat respon ataupun jawapan yang diberi oleh Makcik Siti. Sekarang jawapan yang diberi oleh Makcik Siti, boleh alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Jadi ini ialah respon utamanya. Ini pula ialah penerangan untuk ayat yang diberi sebentar tadi. Okey, aliran air longkang juga akan lancar. Seterusnya, sungai juga akan bersih. Jadi ini respon utamanya yang telah diberi oleh Makcik Siti. Jadi bagaimana kita nak membina soalan yang sesuai? Okey, jadi kita boleh cakap, okey, ingat kita boleh ubah dengan intonasi kita. Okey, kita salin je semua ni pun boleh. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Itu pun boleh. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Okey. Jadi itu salah satu cadangan. Cadangan yang kedua yang cikgu boleh berikan, kalau dia memberikan respon boleh, kita biasa gunakan soalan bolehkah. Okey, bolehkah alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau? Okey, contoh cikgu baca semula. Bolehkah alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau? Boleh, alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Okey, itu contoh ayat tanya tanpa kata tanya yang mudah lah. Kalau nak guna cadangan jawapan yang tadi pun boleh. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau? Makcik Siti pun jawab, boleh. Okey, itu cadangan. Jadi ini cadangan ayat tanya tanpa kata tanya yang telah diberikan oleh Nabila, yang telah ditanya oleh Nabila, iaitu bolehkah alat ini menjadikan longkang ini bersih dan tidak berbau? Makcik Siti pun jawab, boleh, alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Kemudian Makcik Siti huraikan lagi, aliran air longkang juga akan lancar. Seterusnya, sungai juga akan bersih. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 28. Untuk latihan muka surat 28 pada hari ini, arahannya kita baca terlebih dahulu, bina ayat tanya tanpa kata tanya berdasarkan maklumat. Jadi kita perlu membina ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi murid perlu berfikir. Berfikir secara bersesuaian dengan jawapan. Dan maklumat yang diberikan kita perlu fikir apa soalan yang sesuai untuk maklumat ataupun jawapan yang telah diberikan. Jom kita baca terlebih dahulu. Gam daripada polistrena. Alia sedang membentangkan hasil kerja kumpulannya di hadapan kelas. Kumpulan yang mengemukakan banyak soalan akan dikira sebagai pemenang. Cuba bina soalan kamu.
Okey, jadi ini ialah maklumat yang diberikan dan kita akan membina soalan berdasarkan maklumat ini. Okey, kita baca. Gam daripada polistrena diadun dengan tandan kelapa sawit menjadi bahan gentian. Dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Malaysia negara pertama memproses polistrena menjadi gam. Polistrena mengambil masa sangat lama untuk hancur, boleh digunakan untuk melekatkan kayu dan plastik. Jadi ini cadangan bina ayat tanya yang pertama. Ini cadangan jawapan yang telah diberikan. Ayat tanya tanpa katanya. Kayu dan plastik boleh dilekatkan menggunakan gam polistrena? Ya. Gam daripada polistrena boleh digunakan untuk melekatkan kayu dan plastik. Jadi dia dah berikan satu jawapan berkenaan maklumat ini. Okey. Kayu dan plastik boleh dilekatkan menggunakan gam polistrena? Ya, gam daripada polistrena boleh digunakan untuk melekatkan kayu dan plastik. Jadi, untuk bina soalan, untuk bina ayat tanya tanpa katanya, murid perlu lihat dan faham berkenaan maklumat yang telah diberikan. Jadi sekarang kita akan membina ayat tanya tanpa kata tanya menggunakan maklumat yang kedua. Okey, iaitu diadun dengan tandan kelapa sawit menjadi bahan gentian. Jadi bagaimana kita nak bina soalan? Ingat kita boleh menggunakan intonasi. Okey, jadi kita boleh tulis gam daripada polistrena diadun dengan tandan kelapa sawit menjadi bahan gentian. Okey, itu contoh bahan gentian. Okay, cikgu ulang soalan. Gam daripada polistrena diadun dengan tandan kelapa sawit menjadi bahan gentian. Ya, gam daripada polistrena diadun dengan tandan kelapa sawit menjadi bahan gentian. Okey, dengan menggunakan intonasi, ada suara yang tinggi kemudian berhenti, itu menjadikan ayat itu sedang bertanya. Jadi ini cadangan ayat tanya tanpa katanya menggunakan maklumat yang kedua, iaitu diadun dengan tandan kelapa sawit menjadi bahan gentian. Jadi kita boleh tulis gam daripada polistrena diadun dengan tandan kelapa sawit menjadi bahan gentian. Okey, itu soalan untuk maklumat yang kedua ini. Seterusnya kita lihat maklumat yang seterusnya, iaitu dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Ini ialah maklumat yang seterusnya. Gam daripada polistrena dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Jadi bagaimana kita nak membina soalan ataupun membina ayat tanya tanpa kata tanya? Jadi kita boleh tulis gam daripada polistrena dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Okey, ingat cara baca mestilah menggunakan nada intonasi, suara yang tinggi kemudian berhenti. Okey, cikgu ulang balik soalan. Gam daripada polistrena dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Okey, jadi jawapannya gam daripada polistrena dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Ataupun kita boleh membina ayat tanya tanpa katanya menggunakan perkataan benarkah. Benarkah gam daripada polistrena dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar? Jadi, bila dapat ayat tanya tanpa katanya sebegini, bagaimana kita nak respon? Kita boleh respon, benar, gam daripada polistrena dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Kalau murid nak tukar, bolehkah gam daripada polistrena dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar? Pun boleh. Benarkah? Bolehkah? Itu pun boleh diterima.
Jadi ini cadangan jawapannya, iaitu benarkah gam daripada polistrena dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Jadi kita lihat kepada maklumat yang seterusnya, iaitu maklumat yang keempat. Jadi dia telah memberitahu Malaysia negara pertama memproses polistrena menjadi gam. Jadi bagaimana kita nak membina soalan berdasarkan maklumat ini? Macam mana kita nak buat ayat tanya? Jadi kita boleh tulis, Malaysiakah negara pertama memproses polistrena menjadi gam? Okey, ingat murid Murid boleh tambahkah ni untuk bertanya, Malaysiakah negara pertama memproses polistrena menjadi gam? Itu contoh. Kalau murid tak nak guna kah pun boleh. Malaysia negara pertama memproses polistrena menjadi gam. Itu contoh cadangan jawapan ataupun cadangan soalan yang boleh kita gunakan. Cadangan ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi untuk maklumat yang keempat sebentar tadi, iaitu Malaysia negara pertama memproses polistrena menjadi gam, kita boleh membina ayat tanya tanpa kata tanya. Malaysiakah negara pertama memproses polistrena menjadi gam? Okey. Jadi ingat, dengan nada kita, nada suara kita, dia dapat mengubah ayat tersebut menjadi pertanyaan. Seterusnya kita lihat maklumat yang seterusnya, iaitu maklumat yang kelima. Polistrena mengambil masa sangat lama untuk hancur. Jadi cikgu nak guna benarkah sekali lagi. Benarkah polistrena mengambil masa sangat lama untuk hancur? Okey, ini cadangan ayat tanya tanpa kata tanya berdasarkan maklumat yang diberi. Polistrena mengambil masa sangat lama untuk hancur. Jadi kita bina ayat tanya, benarkah polistrena mengambil masa sangat lama untuk hancur? Okey, benarkah ini dia nak tahu benar ke tidak. Jadi bagaimana kita nak respon? Benar. Okey. Jadi kita pergi kepada cadangan jawapan. Jadi ini ayat tanya tanpa kata tanya yang seterusnya, iaitu benarkah gam daripada polistrena mengambil masa sangat lama untuk hancur? Okey, jadi polistrena mengambil masa sangat lama untuk hancur. Jadi kita cuba bina ayat tanya yang seterusnya. Sebenarnya yang maklumat yang diberi ada 5, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi jawapannya, ayat yang perlu kita bina kena ada 6. Jadi kita perlu pilih mana-mana yang sesuai. Okey, kita cuba bina ayat tanya yang berlainan daripada yang telah kita bina. Jadi kita pilih yang pertama tadi, iaitu boleh digunakan untuk melekatkan kayu dan plastik. Jadi cadangan yang telah diberi, kayu dan plastik boleh dilekatkan menggunakan gam polistrena. Okey, jadi kita cuba ubah ayat tersebut. Okay, kita mula dengan gam daripada polistrena. Gam daripada polistrena boleh digunakan untuk melekatkan kayu dan plastik. Okey, cikgu terbalikkan ayat dia. Okey, gam daripada polistrena boleh digunakan untuk melekatkan kayu dan plastik. Gam daripada polistrena boleh digunakan untuk melekatkan kayu dan plastik. Okey, jadi ini cadangan ayat tanya tanpa kata tanya terakhir, iaitu gam daripada polistrena boleh digunakan untuk melekatkan kayu dan plastik. Okey, jadi ini cadangan ayat tanya tanpa kata tanya yang boleh cikgu berikan. Kalau murid ada cadangan lain atau murid nak guna ayat tanya tanpa kata tanya yang murid sendiri hasilkan, itu lebih baik. Okey, jadi cikgu dah besarkan. Kalau murid rasa cadangan ayat yang cikgu berikan ini murid nak guna, okey, silakan. Tetapi kalau murid nak jadikan ia sebagai rujukan untuk murid hasilkan cadangan ayat yang lebih sesuai, itu lebih baik. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.